النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk terus dapat menunaikan ibadah puasa sampai ke hari ini. Tuan-tuan, dah berbaki tinggal 2-3 hari lagi Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri pada kita kesihatan yang baik, dan mohonlah banyak-banyak pada Allah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesihatan kepada kita, gunanya supaya mudah untuk dapat kita terus beribadah kepada Allah, mencantikkan lagi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga tuan-tuan dan puan-puan pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih kita di kalangan orang-orang yang dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu, dalam taman-taman syurga yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa kekalkan keinginan kita, semangat kita untuk terus mengaji, belajar tuan-tuan, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bila kita sering duduk dalam majlis-majlis ilmu, keberkatan daripada majlis itu insya-Allah mengalir dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita akan jadi mudah. Mudah kehidupan kita di dunia dan juga dipermudahkan urusan kita di akhirat oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Di pagi ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada ayat yang ke 38 tuan-tuan. Kita mula hari ni pada ayat yang ke 38, muka surat 73, juzuk 21, suratul Rum, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم fa'ati zal qurba. Ati ni mad badal sebab hamzah duduk di awal perkataan. Kemudian selepas dia ada huruf mad. Jadi perkataan fa'ati ni, perkataan asalnya ini ada dua perkataan ni. Satu fa yang membawa makna maka. Ati itu perkataan yang kedua. Jadi ati itu mad badal. Kita baca dua harakat. Ati ataupun u ataupun i yang panjang di awal kalimah. Contoh dia iman, utu. Di sini ati. Maka semua huruf hamzah yang mendahului huruf mad sama ada dengan bunyi a, alif yang mati, ataupun u, waw yang mati, ataupun i, ya yang mati, maka itu mad badal. Kita baca dua harakat. Dia macam nampak macam mad asli, tapi bukan mad asli, itu mad badal. Mad asli ni kalau huruf lain mendahului huruf mad. Huruf yang lain. Ma, mim, alif. Itu mad asli. Okey tuan-tuan. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Ha besar. Lepas tu ada huruf waw yang kecil. Ini pun telah kita bincangkan banyak kali. Semua huruf ha, kemudian kalau di hadapannya ada huruf waw yang kecil ataupun ya yang kecil, itu tandanya ha tu kita kena baca dengan dua harakat. Jikalau di hadapan waw atau ya yang kecil tu huruf selain daripada huruf hamzah, macam ini. Ha besar, waw kecil, kemudian huruf waw. Jadi di sini kita kena baca dua harakat. Kalau di hadapan waw atau ya yang kecil tu huruf hamzah berbaris, yang itu kita kena baca dengan 4 harakat. Yang 2 harakat ni kita baca, kita namanya hukum ni iaitu mad silah qasirah. Yang 4 harakat tu kalau di hadapan waw atau ya yang kecil tu ada huruf hamzah berbaris, itu kita panggil dia mad silah tawilah, panjang. Ini kita baca 2 harakat. Haqqahu wal miskina. Wab, ba yang mati tengah-tengah perkataan, tengah-tengah bacaan. Ini qalqalah surah. Kita kena bunyikan, detakkan suara bila baca wab, ada bunyi lantunan dia. Jadi huruf qalqalah itu seperti mana yang kita tahu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Di kelima-lima huruf ni kalau dia mati, bacaan yang betul dia mesti ada bunyi detakkan dia. Ab, aqa, ata, aj, wabnas sabil. Kalau kita berhenti pada sabil, maka bil tu akan jadi man arid lisukun. Kita boleh baca 2 harakat, kita boleh baca 4 harakat, kita boleh baca 6 harakat. Kemudian zalika khairul lilladzina. Khairul lilladzi. Tanwin bagi 2 di hadapan. Tuan-tuan tengok bagi 2 di hadapan tu dia seperti angka 99. Dulu kita sebut kalau 99 bagi 2 depan ni
ditulis dengan 99, kita kena baca dengung. Kalau terbalik 69, itu tanda tidak dengung. Di sini dengung. Sepatutnya ada dengung. Tapi dengung tu tertegah kerana di hadapannya ada huruf lam. Kalau orang dia tahu tajwid tak ada masalah. Dia tahu di sini hukumnya idgham bila gunnah. Idgham dengan tidak boleh berdengung. Khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Wajh sama dengan wab, qalqalah sughra. Wajhallahi. Kalau nafas panjang tuan-tuan, kita boleh teruskan, itu lagi baik. Sebab di situ ada tulis sad lam ya tu, sili tu, yang kecil kat atas tu. Kalau jumpa sili ni, sad lam ya ni, tanda dia meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Namun kalau kita berhenti pun tak ada masalah. Kalau kita berhenti wajah Allah, Allah lafzul jalalah, lafaz yang mulia ini, maka dia akan jadi hukum seperti man arid lisukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Allah. Wa ulaik. Ulaik. Ada alif saghirah, alif kecil. Asalnya alif besar tu. Tapi dalam penulisan Rasam Osmani dia tukar jadi alif kecil je. Depan huruf alif tu ada huruf hamzah. Jadi huruf man, yakni alif yang mati bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ini kita panggil dia man wajib muttasil. Kita baca dengan 4 harakat. Kita baca dengan 4 harakat. Wa ulaika humul muflihun. Hun tu man arid lisukun. Boleh baca 2, boleh baca 4 harakat, atau kita baca dengan 6 harakah. Maka tuan-tuan jadilah bacaan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran dia insya-Allah. Hendaklah engkau berikan kepada kaum kerabat akan haknya, dan juga kepada orang miskin dan pengembara, yakni musafir. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan pahala daripada Allah. Dan mereka itulah yang mendapat kemenangan. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita faham dulu maksud ayat. Dalam ayat yang ke-38 ni, Allah Ta'ala sebenarnya menyuruh kita untuk melebarkan ataupun bersedekah, mengeluarkan sebahagian harta kita atas jalan infak kepada zal qurba, kepada ahli kerabat, kaum kerabat kita yang terdekat, juga kepada orang-orang miskin, juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan ataupun musafir yang terputus bekalan makanan. Zalika khair. Siapa dapat keluarkan sebahagian hartanya untuk dibagi berkongsi dengan ahli keluarga terdekat, berkongsi dengan orang miskin, berkongsi dengan orang dalam musafir, zalika khair. Allah Ta'ala sebut itu lebih baik bagi siapa? Orang-orang yang inginkan keredaan, mengharapkan pahala dan keredaan daripada Allah. Dan orang yang dapat buat macam itu, berbahagi-bahagi kesenangan ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat kemenangan, mendapat keuntungan, kemenangan. Jadi dalam ayat 38 ini, berdasarkan apa yang disyarahkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, katanya, setelah Allah menyebutkan dialah yang meluaskan rezekinya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dan membatasi rezeki tersebut, yang seolah-olahnya mengisyaratkan kepada orang-orang yang mukmin. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-37, minggu lepas kita dah bincang. Allah Ta'ala sebut bahawa dialah yang meluaskan rezeki
dia jugalah yang menahan rezeki. Jadi bila Allah Ta'ala sambung ayat 38 ni, dia terus cerita yang ada kaitan dengan rezeki-rezeki yang dia beri. Seolah-olahnya, kata Ustaz Ahmad Sonhaji, isyarat kepada orang beriman, hendaklah mereka berbuat kebajikan dan menabur budi kepada pihak yang patut dibantu. Aku bahasa kita, bila Allah Ta'ala dah bagi rezeki banyak, anak-anak bini kita pun dah boleh makan semua, keluarga kita cukup, ada lebihannya. Maka isyarat daripada ayat ni, bagi-bagianlah pada orang yang patut kita bantu. Orang-orang yang kita patut bantu. Mengingat bahawa mereka dalam masa mewah tidak patut kurang derma baktinya. Ingatkan orang beriman, masa kau senang jangan lupa bantu orang. Bersedekah pada orang. Sebab masa susah supaya nak buat. Masa senang ni lah nak bantu orang. Sebab besar ganjaran pahalanya orang-orang yang boleh bersedekah, beramal dengan sedekah. Sama juga dengan kita beribadah. Masa kita senang ni, kita sihat, ibadahlah banyak-banyak. Kalau kita sakit, so macam mana nak ibadah? Hari ni, masa kita muda, kita rehat. Dengan alasan, dengan hujah yang diberikan oleh setan, nafsu kita, tak apa bang, besok dah tua ibadah lah. Masa muda ni, kita enjoy dulu. Dah tua esok kita ibadah lah. Masa tua sakit pula. Masa tua lemah lutut. Sakit kaki, sakit badan, longor-longor sana sini. Akhirnya tak boleh beribadah. Sebab itu Nabi ingatkan dalam hadis, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antaranya Nabi sebut, syababaka qabla haramik. Masa kamu muda, sihat, sebelum kamu tua. Bila kamu tua, so macam-macam tak boleh buat. Macam-macam kita tak boleh buat, tuan-tuan. Kan? Senang sebelum susah. Kan? Masa kita senang, buatlah kebaikan yang banyak. Itu di antaranya dalam sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan dalam masa kesempitan tidak pula terlampau lokek, maka orang-orang mukmin itu digesa dengan firman-Nya, fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Allah Taala meletakkan 3 golongan. Dalam kau berikan kepada kaum kerabat akan haknya. Bila kita ada lebihan harta sikit, ingat duluan kaum kerabat kita. Lepas itu kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin, yakni orang yang memerlukan. Dan juga wabnas sabil, orang-orang pengembara musafir yang terputus bekalan. Berikanlah wahai Rasul dan juga pengikut-pengikutmu daripada orang mukmin itu sebahagian harta yang kamu miliki kepada karib kerabat sebagai pertolongan kepada mereka untuk mengeratkan tali silaturahim dan sebagai jasa bakti kepada mereka kerana mereka orang-orang yang patut diberikan bantuan dan belas kasihan. Jadi dalam turutan ni Allah Ta'ala sebut, kalau kita punya kelebihan, maka berilah kaum kerabat kita. Bantu. Lebih layak dapat kaum kerabat. Hari ni kita selalu sebut kan, hari ni orang tak apa nak minat nak tolong kaum kerabat adik-adik ke. Pandai dah cik duit tu. Dia pergi tolong orang lain. Padahal saudara mara ramai lagi yang memerlukan bantuan dia. Orang tak minat untuk tolong saudara sendiri ni. Malas tu, tak nak bekerja tu sebab susah tadi. Dia pergi bantu orang lain. Kebanyakan amalan orang ini macam itulah. Macam itulah. Sedangkan Al-Quran menyeru kita supaya mendahulukan zawil qurba ataupun zal qurba. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabil wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Bukanlah kebaikan itu sekadar kamu menghadapkan wajah kamu mayang hadap timur ke barat. Tapi kebaikan itu kata Allah Ta'ala iaitu man amana, siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitabnya, dengan nabinya, dan memberi zawil qurba.
dia boleh bersedekah kepada ahli keluarga terdekat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Juzuk 2 kan. Allah Ta'ala sebut lagi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Sembahlah kamu akan Allah, naklah kamu beribadah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapamu. Lepas ibu bapa tu Allah Ta'ala letak wabizil qurba, dan kepada kaum kerabat. Jadi tak boleh tinggal kaum kerabat, tuan-tuan. Dalam hadis Sahih Muslim ada hadis yang panjang. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Sahih Muslim tu ada kisah Abu Talhah. Yang dicerita, tak salah saya yang diriwayat, bukan riwayat, sanad ni daripada Sayyidina Anas. Di hadis tu riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Anas menyebutkan, Sayyidina Anas menceritakan perihal Abu Talhah. Kata Sayyidina Anas, Abu Talhah ni di antara orang yang terkaya di Madinah. Dia orang kaya Madinah. Banyak ladang-ladang kurma. Dan di antara ladang-ladang kurma yang dia suka tu, yang dia sayang betul, nama Bayroha. Ada nama ladang nama ladang yang dia paling sayang, Bayroha. Sayyidina Anas cerita lagi, Nabi selalu masuk. Nabi jalan masuk kebun ni, Nabi selalu ambil minum air dalam telaga. Dalam ladang taman Abu Talhah yang nama Bayroha ni ada sumur, ada telaga. Nabi selalu minum air. Air dia manis, kata Rasulullah, sedap air. Kemudian ketika kehidupan Sayyidina Abu Talhah dengan Nabi di Madinah itu, turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, awal-awal juzuk 4 tu. Yang maksudnya tidak sampai maksud kebaikan tu, lan tanalul birra, kamu tak dapat kebaikan yang sebenar. Allah Ta'ala sebut hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampailah kamu boleh beri, nafkahkan pada orang lain sesuatu yang kamu paling sayang. Tak sampai makna kebaikan yang sebenar tu, hinggalah kamu dapat beri sesuatu yang kamu sayang ke orang. Kita sayang benda tu, kita bagi ke orang. Susah nak bagi tu. Sayang, bagi ke orang. Itulah kebaikan yang sebenar. Jadi ayat tu sampailah ke telinga Abu Talhah. Dia dengar, Abu Talhah dengar ayat ni. Dia pun bila dengar, dulu tuan-tuan, orang-orang dulu, bila dia dengar kebaikan, dia tahu nak buat kebaikan tu. Dia tahu nak buat. Bila Sayyidina Abu Talhah dengar, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar telah turun ayat tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau begitu ya Rasulullah, aku nak ya Rasulullah, aku nak wakafkan, aku nak hadiah, sedekahkan ni kepada orang mukmin, kepada kau ni ladang yang paling aku sayang, nama ni Bayroha. Rasulullah tu betul, ladang tu memang cantik. Aku pernah minum air dalam tu. Memang harta yang menguntungkan. Nabi sebut 2 kali, memang harta yang baik, harta yang menguntungkan. Nabi sebut dalam hadis tu. Memang harta yang menguntungkan, harta yang baik, kata Rasulullah. Rasulullah sebut pada Sayyidina Abu Talhah. Dan Rasulullah sebut, tanya lagi, untuk apa kau jumpa aku ni? Kata Sayyidina Abu Talhah, aku nak hadiahkan kau. Aku nak bagi kau ladang ni, kau gunakanlah untuk apa-apa kebaikan. Sehingga Rasulullah pun sebut, qad sami'tu ma qulta fiha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Aku dengar kau cerita tentang ladang ni. Betul, aku selalu dengar ladang kau ni, kata Rasulullah. Tapi aku berfikiran, wa inni ara, kata Rasulullah, eloklah kau sedekahkan kepada aqrabin, kaum kerabat kau yang dekat. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Lepas tu ladang tu pun dibagi, dia potah, dibagi dekat saudara mara yang terdekat, dan dibagi pada wa bani ammihi, anak pak saudara yang lain. Dibagi pada anak-anak buah. Tunjuk apa tuan? Tunjukkan bagaimana Abu Talhah menyedekahkan sebahagian hartanya kepada kaum kerabat, anak buah semua dibagi. Dulu kan yang itu. Begitu juga Zainab radhiyallahu anha. Dia dengar Rasulullah bercerita tentang
serokah-serokah ni. Maka akhirnya dia pun balik jumpa suaminya Muhammad Abdullah. Wahai Abdullah, aku tengok kau ni pantas kaki dengan tangan, bukan dengan tangan mencuri tuan dia. Rajin buat kerja lah. Wahai suami aku tengok kau ni rajin, kata dia. Jadi sampai tak maksud kalau aku serokah kat kau lah. Dia pun beritahu Abdullah, wahai suamiku, pergilah kau jumpa Rasulullah, pergilah tanya orang dia. Boleh tak aku serokah kat kaum kerabat dia? Atau kau tak boleh aku kena serokah kat orang lain? Kau pergilah tanya Rasulullah, kata Zainab. Kata Abdullah, kau pergilah tanya sendiri. Orang dulu-dulu dia sama macam budak nak jumpa pengetua lah. Takut-takut nak jumpa pengetua kan. Orang lain macam tu juga. Nak jumpa Rasulullah ni dia kena duduk pintu, tak pergi pintu dulu. Bagi salam tu nak jumpa Nabi. Nak jumpa Nabi tu berdarah-darah. Berdarah-darah. Jadi Zainab macam itulah. Dia pun pergi dengan niat nak tanya, boleh tak serokah kat kaum kerabat dia? Sampai tengah jalan, dia jumpa seorang wanita Ansar yang tujuannya pun sama. Nak tanya tentang sedekah. Tengok orang dulu tuan. Bila tahu amalan baru dia pun bersemangat. Sampai dah pintu rumah Rasulullah SAW. Nak masuk, dua-dua takut. Kau lah masuk kan. Tak lama Sayyidina Bilal pun keluar. Sayyidina Bilal tanya, kenapa wahai Zainab? Kata, kau boleh tak tanya Rasulullah tentang hal sedekah ni? Boleh tak aku sedekah kat kaum kerabat, laki kau, suami, saudara mara lain? Ataupun kau nak sedekah kat luar? Tapi wahai Bilal, kau jangan beritahu aku yang datang, Zainab. Kata Zainab pada Bilal. Baiklah, Sayyidina Bilal masuk. Sayyidina Bilal pun bawa soalan, ya Rasulullah, boleh tak kita sedekah ni, infak ni, bagi kat saudara mara je, tak payah orang luar? Rasulullah tanya, adakah yang menyoal kamu ni Zainab? Nabi tu tanya, padahal Nabi tak jumpa pun Zainab kat luar tu. Yang tanya kamu tu Zainab kan? Ya Rasulullah. Zainab dengan seorang perempuan Ansar. Kalau begitu katakan kepada keduanya, dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala kerana dia bersedekah, 1 pahala kerana bersedekah kepada kaum kerabat. Mana bersedekah kaum kerabat ni besar duit 2 pahala. Orang kita tak nak pemalih tu, pelasu, tak bahasa mana tak tahu tu. Pelasu tu, orang lain elok boleh menteragah, lambu tak ada STP pun boleh kerja, tak boleh makan bagi anak dia pula. Orang kita ni. Dia dah tak sedekah kat saudara mara, dia pelekeh saudara mara tu. Alhamdulillah dapat 2 dosa tak? Dia tak nak sedekah kat saudara mara, dia jumpa orang lain malih tu dia. Tak sedekah dah satu cerita kat Ali Koko, kemudian pula kutuk pula saudara mara tu. Kan? Itu kesalahan yang besar tuan-tuan yang banyak orang lakukan hari ini. Kemudian ayat ni sambung lagi, wal miskin, dan kepada orang-orang yang susah. Orang miskin ni berbeza dengan orang fakir. Orang fakir ni tak ada langsung, bukan tak ada langsung, dia dapat dia ada rezeki yang dia dapat, pendapatan, tapi pendapatan tu tak mencukupi. Sepatutnya makan sehari kata orang, makanan sehari untuk anak-anak RM50. Dia kerja pek RM40 je, RM30 bawah daripada tahap yang sepatutnya dia dapat. Itu kita panggil dia fakir. Orang miskin dia dapat cukup je. Dia dah lebih sikit. Ni susah orang miskin, ni orang susah. Orang ini kena bantu. Dua-dua ni kena bantu. Allah Ta'ala tak sebut fakir pun Ustaz, miskin pun. Sebab fakir tu lebih teruk daripada miskin ni. Kok masuk sabut miskin ni, masuklah fakir sekali. Jadi bagi bantuan kepada orang-orang yang susah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, dia dah bagi kau senang, kursi-kursi lah kota tu. Tak adalah Allah Ta'ala cakap macam tu. Tapi kita mikir tu. Usahakan. Kan? Bagilah kursi-kursi lah dengan orang yang susah. Begitu juga dengan wabnas sabil. Orang-orang yang dalam perjalanan musafir, walaupun dia orang kaya, mungkin dia orang kaya, tapi musafir tu duit ke duit susah kau tengah-tengah jalan jauh, orang ini patut kita bantu dahulu. Patut kita bantu. Berikan bantuan. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu telah mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya memberi nafkah kepada setiap anggota keluarga atau kaum kerabat, baik lelaki maupun perempuan, manakala didapati mereka itu berkeadaan miskin,
tidak berdaya mencari mata pencarian. Bila susah sangat miskin, kono bagi tuan-tuan. Bahkan jadi satu kewajipan, wajib hukumnya berdasarkan pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dan juga hendaklah diberikan bantuan kepada orang miskin yang tidak mempunyai harta apabila dia kesempitan untuk memenuhi keperluannya. Maka siapa yang mempunyai kelebihan dan berdaya hendaklah membantunya. Begitu juga kepada pengembara atau orang yang sedang dalam pelayaran yang keputusan belanja dan bekalan. Walaupun dia mempunyai harta di negerinya, tetapi pada masa itu tidak dapat diperolehnya, wajiblah orang itu dibantu perbelanjaannya, umpamanya dengan memberikan tambang pengangkutannya hingga sampai ke tempat yang dituju. Ni selalu jumpa kan, dulu masa saya ngaji belajar kat Kuala Lumpur selalu jumpa tambang. Tuan saudara bantu saya nak balik Kedah. Duit tak ada. Selalu jumpa tu. Nak mana ni tuan? Saya nak ke Johor tadi. Tapi duit korang curi pula. Ada yang betul ada yang tak betul kan? Ada yang betul, ada yang tak betul. Tu jangan kira tuan. Nak bagi ni Toyota tidak ni, Toyota tidak ni. Tapi zaman sekarang pun korang tengok juga menipu ni ramai. Saya sekali itu tuan-tuan, baru balik jadi hakim, orang panggil jadi hakim ke wilayah. Sekolah agama ni jadilah hakim. Hakim ni sekejap je, tengah jam je. Lepas tu pula penganjur pertandingan ni jauhi, duit banyak ke Ui saya sagu hati. Bawa balik lah sagu hati ni, adalah 102 ni kan balik. Buka-buka tengok 600. Ui berhenti dekat RNR Seremban tu. Isi minyak, berhenti pergi tandas dulu. Zoom laju. Nissan Almira ni. Lawa. Keluar Arab. Bukan, kalau tengok muka itu bukan jenis apa lah. Penjuri kampung Arab dengan igal-igal tu, dengan wangi, dengan apa, tengok dalam kereta tu ada anak dua orang, ada isteri seorang pakai purdah. Keluar pun tahu Assalamualaikum. Malizi macam burak dengan dia. Dia cerita saya sebenarnya ni daripada Yaman tadi. Datang bercuti kat Malaysia ni. Saya kena curi tadi. Habis duit saya, kereta saya orang buka tadi. Saya nak ke Johor tadi. Saya nak ke Johor tadi. Dia pun pelik juga. Oh nak ke Johor ya, kau datang mana tadi? Datang KL nak ke Johor. Oh nak Johor, ialah kalau boleh tuan boleh bantulah. Saya dua orang dengan kawan saya. Konon ni nak berbaik bona, bagi dah 100 dapat 200. Dia start kata jalan. Kita macam terpukau tu. Dah pagi tadi terfikir, senang foto kita bagi duit kan. Sampai sekolah jumpa pengutua saya Ustaz Jamal. Dia tak jumpa orang Arab tadi. Itu orang cakap nipu tu. Dah lapar. Banyak tu. Dia kena hati-hati juga tu. Jadi sedekah jangan menyesal. Jangan menyesal tuan-tuan. Jangan menyesal. Ada satu hadis sahih juga. Seorang lelaki dia sedekah mana tu. Tiba-tiba sedekah tu sampai kepada seorang perempuan pelacur. Bising orang cerita, mana tadi ada orang sedekah. Sedekah kat pelacur. Lepas tu dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku sedekah. Tapi sedekah aku ya Allah kau sampaikan pelacur. Kepada pelacur ya. Tak apa ya Allah, aku sedekah lagi. Dia pun sedekah malam esoknya. Dapat kat orang kaya. Sedekah tu sampai kat orang kaya. Lepas tu pun bising orang cerita, ada orang sedekah ni tak tahu siapa sedekah, orang kaya dapat. Tu dia doa, ya Allah ya Tuhanku, aku sedekah tadi. Tapi kau bagi pula sedekah aku ni kat orang kaya. Tak apa ya Allah, aku sedekah lagi. Sedekah lagi. Sedekah tu sampai kat tangan pencuri pula. Bercerita lagi orang, ada orang sedekah lagi tadi. Tapi sedekah pencuri yang ambil tadi. Aku kata apa jadah tu kan. Pencuri dapat sedekah tu. Tak lama tu saya lupa hadis ni tuan, tapi saya ingatlah dia mimpi ke apa orang ni yang sedekah ni diilham kepada dia. Dikatakan kepadanya bahawasanya bersedekahlah kamu, tak kira lah. Sedekah kamu tu memang sampai kepada pelacur, mudah-mudahan bila dia dapat rezeki Allah dia bertaubat. Sedekah kedua kamu sampai kepada orang kaya, mudah-mudahan bila dia dapat sedekah sedangkan dia kaya, dia bersemangat nak sedekahkan kau. Yang ketiga sedekah kau sampai ke pencuri, mudah-mudahan bila pencuri dapat sedekah kau, senang tak mencuri lagi. Itu adalah hadis sahih Muslim. Jadi sedekah jangan kira kan. Ini menyosah tau, hantu punya orang. Mampulah kau, berlanggarlah kau, matikan satu kereta. Habis doa kawan tu, mana pergi sedekah tu? Langsung losap. Tadi dah okey dah, 100 itu. Lepas tu di semua seranah kawan-kawan tu,
Dia kalau jumpa dan pijak-pijak tempat tai pun dia pijak tahu. Orang-orang benda tu. Habis sedekah tuan. Atau bersedekah banyak soal. Dari mana ni? Daripada petani. Iyalah petani. Cuba sebut satu perkataan petani. Itu bukan petani tu Afrika. Sangat mana surat ni. Betul lah ni sign mufti kau ni tu dia. Siapa nama mufti kau? Dia wawancara gelak kawan tu. Langsung kawan tu balik. Dah bagi kawan tu, lagu. Kalau kita nak sedekah dan sedekahlah. Kan? Itulah maksud hadis Nabi. Man istata'a ay yastatira minan nari walau bitamrah falyaf'al. Siapa yang mampu untuk mendinding diri dia daripada api neraka walaupun dengan sebiji buah tamar. Dia sedekah sebiji tamar ayo. Hari ni tuan nak buka, saya ada sebiji tamar, tuan ambil lah. Tu pun bukan tamar makjul yang besar tu. Tamar yang kecil tu. Yang berpasir-pasir sikit tu kan, yang boleh tembang kaki tu. Bagi ke orang tu sebiji tamar. Nabi sebut walaupun sebiji tamar falyaf'al. Hendaklah kamu buat. Atau Nabi sebut dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu pada api neraka Allah dengan kamu bersedekah walaupun dengan sebelah tamar aja. Bukan sebiji, sebelah pun. Ini kan pula bila kita bersedekah banyak lebih bertamar tu kan, kepada ahli keluarga, orang miskin dan kaum keluarga terdekat kita lah, orang susah, orang dalam perjalanan. Kemudian Allah Ta'ala sambung, zalika khairul lil ladzina yuridun wajha Allah. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan pahala daripada Allah dan mereka itulah yang mendapat kemenangan. Pemberian hak kepada mereka itu merupakan amal kebajikan yang sangat baik yang akan diterima oleh Allah dan diredainya, yang mana akan diberikan pahala yang besar kepada mereka yang melakukannya, dan ini tentulah merupakan keuntungan yang besar. Menabur amal bakti yang seperti ini adalah merupakan amalan yang baik yang akan menjamin eratnya hubungan asal sahaja niatnya kerana Allah, khususnya di kalangan keluarga untuk bertolong-tolongan semasa susah dan senang, dan juga hubungan yang lebih luas lagi di kalangan umat Islam umum. Tak ada orang bersedekah orang marah dah. Bila kita bersedekah, tuan-tuan, satu yang kita akan dapat terus, dapat cash bila kita bersedekah, boleh berkongsi kesenangan yang kita ada, iaitu Allah Ta'ala akan dapatkan hati kita, hubungan tali silaturahim. Kok dengan saudara mara kita selalu bersedekah. Kok sekali-sekali buat majlis hari keluarga kau kita lambat datang, saudara kita suruh tanya, mana poi angah alang alung. Dia tahu ni banyak bantu aku ni. Alung tak datang kau? Kok alung yang rajin bagi. Kalau angah yang rajin bagi tanya, angah tak datang kau? Kan lahir kasih sayang itu dalam hati. Baik kaum kerabat kita maupun orang luar, tuan-tuan. Kelebihan. Kalau yang memberi itu orang kaya itu lagi-lagilah dihormati. Disanjung tinggi oleh orang yang mendapatkan bahagian daripada pemberian. Al-mu'minu, salah bagi itu. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin sesama orang mukmin diumpamakan sebuah bangunan sokong menyokong antara satu sama lain. Jadi tak boleh tinggalkan orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Tak boleh tinggalkan orang-orang yang beriman. Saya tutup kuliah kita pagi ni, tuan-tuan, dah 7.30. Korang tokaah hari tak ada. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi sebut, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyibah illa akhazaha ar-rahmanu biyaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'zama minal jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Nabi sebut dalam hadis, tak ada seorang pun yang bersedekah di kalangan kamu dengan sedekah yang baik daripada rezeki yang baik yang halal, dan Allah tidak menerima sedekah melainkan sedekah yang halal daripada rezeki yang baik-baik. Illa akhadhahar rahmanu biyaminihi, melainkan Allah Ta'ala akan ambil jaga sedekah kita tu, walaupun wa in kanat tamratan, walaupun dengan sebiji tamar ya sedekah kita tu. Fatarbu, Allah Ta'ala bolo pupuk kita punya sedekah tu
hatta takuna a'zama minal jabal. Sampai roto kita yang kita sedekah tu lebih besar daripada gunung. Besar daripada gunung ni. Hadis sahih Muslim tuan. Kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Seperti mana kamu membela anak kambing, faluwah anak kambing atau anak unta, lama-lama dia membesar. Macam itulah harta yang kamu sedekahkan. Tuan-tuan tengok anak kambing bulan 1, bulan Januari kecil je. Sampai bulan 12 dia dah besar. Kita tengok, wah, sadap polok-polok main-main ni kan. Bangga kita. Rasa seronok tu bila kambing membesar. Beranak pula ada lagi. Tuan bayangkan, Tuhan bagi kurma besarnya, tiba-tiba tuan-tuan kembali ke akhirat. Lebih besar daripada bukit lagi, gunung lagi. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lebih besar daripada gunung Uhud. Oi Madinah buat umrah, kita tengok gunung Uhud tu. Tuan-tuan hulu singgit ke masjid, setiap pagi masuk ya singgit. Singgit tu lebih besar daripada gunung Uhud lagi. Tuan bagi singgit. Kalau 2 ringgit, kalau 3 ringgit, kalau 4 ringgit, lebih daripada itu. Banyak saudara. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, orang-orang yang dah meninggal dunia, bila Allah Ta'ala tanya, kalau aku hidup kembali, apa kau nak buat? Semua jawab, kami nak bersedekah. Sampai Nabi sebut, bersedekahlah kamu sekarang. Sebelum sampai satu zaman nanti, orang tak nak terima sedekah. Bila orang tak nak terima sedekah, kita tak dapat ganjaran, kelebihan bersedekah pada orang lain. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ni bulan puasa ni kan, itulah raya ni kita niatlah sedekah kaum kerabat kita. Tu yang kita bagi duit raya kat tu kan. Orang dulu-dulu dah buat tu, sedekah duit raya. Datang orang bagi duit, datang orang bagi duit kan. Pergi budak-budak kan. Kita doa, minta doa. Kanak-kanak ni sebab Nabi sebut ambillah hikmah walaupun dia keluar daripada mulut seorang budak. Tuan bagi kawasan tu yang bagi kepada budak tu. Ni acik bagi doa acik ya. Buat rezeki panjang umur. Dia pun main-main minta apa doa tu. InsyaAllah acik lepas ni acik kayu, rumah acik lagi tinggi sampai ke langit tadi. Alhamdulillah lah tu. Orang ni acik doa acik ya, doa acik sihat, buat rezeki. InsyaAllah acik, insyaAllah yang itu yang kita nak doa tu. Nak orang gila pula. Doaan saya ya, apa acik nak tadi? Saya nak kapal terbang. So kita tengok 8 biji kapal terbang kat depan rumah tadi. Orang gila ni pun kadang-kadang dia gila tapi dia keluar tu mulut tu, dia keluar tu memang tulus. Dia keluar tu bersih keluar, dia tak ada fikir benda lain, memang bersih keluar. Doa tu kan, doa di syurga ni tuan. Anak banyak bantu kan. Jangan tinggal saudara mara pula, bagi juga. Kan? Bagi saudara mara kita kan. Ni ada orang marah ni. Siapa yang ngajar ni? Bagi duit raya ni kata dia. Tak nak bagi dah lah. Kita bagi niat sedekah ya. Tapi yang salah hari ni budak-budak. Hari ni kita tak betul lah hari ni petang ya. Cik saya tak nak makan, saya nak air ya. Haus jalan. Saya nak ambil duit raya tu. Dia macam mengut cukai lah dekat rumah kita. Tak tahulah kat Felda lah, kat Tompek, kat kampung tak ada orang dah. Cik dah kenyang dah, kenyang dah. Saya nak minum air. Air apa? Air pun tanya tu. Air apa? Kalau air sirap tak nak. Air gas nak. Itu kau nak buat apa tak sini? Saya nak duit raya ya tadi. Budak-budak tak apa bagilah. Tapi kau orang tua cakap macam tu, hampir dengan kursi tu. Saya nak duit raya. Jadi tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita dengar sama-sama dapat kita amalkan bersama lah. Mudah-mudahan harta yang Tuhan beri dapat kita kongsi dengan orang yang sepatutnya, berkat rezeki kita. Kemudian dengan asbab kita rajin bersedekah, tak kira orang, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Jadi kita sama-sama berharap pada Allah tuan-tuan. Harapan kita dalam hati kecil kita ni, kita berkata sama-sama mudah-mudahan dengan sebab kita sembahyang subuh berjemaah di bulan Ramadan ni, duduk sebentar meluangkan masa untuk sama-sama kita memahami kalam Allah Ta'ala yang mulia ini. Nabi sebut, innakum la tarji'una ilallahi afdalu mimma kharaja minhu, yakni Al-Quran. Kamu tak boleh sampai pada Allah Ta'ala. Kamu tak boleh duduk dengan Allah Ta'ala. Tak boleh duduk rapat dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik yang keluar daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kamu tak ada benda yang boleh mendekatkan kamu
sedekat-dekatnya pada Allah, melainkan dengan sesuatu yang sendiri datangnya daripada Allah. Apa datang daripada Allah? Yang kharaja minhu, yakni Nabi sebut Al-Quran. Al-Quran. Kita nak dokek ke Tuhan, ke Allah dengan Quran. Kita baca, kita mentadabbur maknanya. Hari ini kita membaca dan mentadabbur maknanya, memahami maknanya. Masa-masa tu luang bacalah banyak-banyak tuan-tuan. Bacalah sebanyak-banyaknya Quran ni. Nak bulan Ramadan ni mudah-mudahan keberkatan membaca Al-Quran itu akan masuk dalam diri kita. Nabi sebut dalam hadisnya, alaika bitilawatil Quran. Jangan tinggal Quran ni, bacalah Quran ni selalu. Mudah-mudahan kita duduk majlis ilmu, baca Quran, merenung maknanya. Dengan sebab kita sembahyang subuh, dengan sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni sama-sama tuan-tuan, kita berdoa dalam masjid ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan semua urusan dunia kita. Berikan jalan keluar untuk semua kesusahan yang kita terima di atas muka bumi ni, dengan tujuan Allah Taala nak menguji kita. Minta Allah Taala tunjuk jalan keluar. Dan kita mohon pada Allah agar Allah Taala permudahkan urusan kita di akhirat. Mohon pada Allah agar Allah Ta'ala permudahkan urusan dalam kubur kita. Kalau kita diazab dalam kubur, ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah, lapangkan kubur kita, berikan cahaya dalam kubur, mudahkan kita untuk menjawab soalan munkar dan nakir. Dibangunkan kita dalam kubur, minta Allah Ta'ala permudahkan kita ketika di mauqif, di mahsyar. Minta kita sebahagian yang dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditimbang amalan kita, mohon kita pada Allah supaya dipermudahkan timbangan. Beratkan belah kanan, mudah-mudahan diarahkan kita meniti titian siratal mustaqim. Kita mohon pada Allah dipermudahkan untuk meniti titian siratal mustaqim. Sampai kita di hujung, kita mohon pada Allah agar kita diberikan kemudahan, dipilih sebagai salah seorang yang dapat meneguk air daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, kami bermohon padamu ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab puasa kita, dengan sebab solat subuh jemaah kita, dengan sebab majlis ilmu ni ya Allah, kalau ada keberkatannya, mudahkanlah kami untuk menjadi salah seorang daripada penghuni syurga. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Berapa bulan tuan hari ni? 5. 7. Ada soalan tuan-tuan. Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang lu. Kau ada lah. Besok tak ada. Allah. Tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.